Salam sejahtera. Kembali bersiaran pada hari ini bersama saya Goy Jin Yi. Baiklah, kita terus kepada agenda utama kita untuk berbicara tentang satu topik yang cukup menarik pada hari ini. Sebelum itu, saya bersama dengan dua orang ahli panel kita pada hari ini, iaitu Saudari Lim Zero dan Saudari Ho Ken Ning. Perkara yang akan dibincangkan bersama dengan dua orang ahli panel kita pada forum ini ialah tentang integrasi yang akan menyentuh berkaitan konsep perlembagaan sebagai asas pembinaan jati diri dan negara bangsa serta usaha-usaha ke arah integrasi nasional dan cabaran dalam hubungan etnik. Seperti yang kita sedia tahu, perlembagaan merupakan tunggak dan punca kepada semua undang-undang. Selain itu, perlembagaan juga dikenali sebagai satu medium bagi menentukan sesebuah negara kekal aman dan kunci kepada keharmonian sosial. Dalam pada itu, jati diri pula merupakan sifat atau ciri yang unik dan istimewa di mana dapat dirujuk dari segi adat, budaya, agama, bahasa dan lain-lain lagi. Jati diri ini adalah sukar untuk diubah. Dapatlah kita tahu bahawa jati diri bangsa Malaysia merujuk kepada sifat dan ciri yang pokok yang diperolehi oleh setiap rakyat Malaysia tanpa kira kaum. Seterusnya disambung dengan konsep negara bangsa. Negara bangsa juga diberikan definisi nation building yang merupakan satu proses yang melahirkan bangsa baru, yakni sebuah negara yang mempunyai kedaulatan di mana semua rakyatnya disatukan oleh ikatan-ikatan seperti bahasa, budaya, nilai-nilai dan sebagainya yang membentuk bangsanya. Konsep negara bangsa juga dapat dilihat satu bangsa, satu identiti. Secara ilmiahnya, konsep ini menjurus kepada sebuah negara yang berdaulat dengan rakyat hidup bersatu padu, tanpa dipisahkan oleh budaya, bahasa, keturunan, wilayah dan sebagainya yang dilihat boleh membawa kepada perpecahan. Baiklah, kita akan mengupas dengan lebih lanjut topik tersebut bersama dengan ahli panel kita. Bermula dengan Saudari Lim. Boleh saudari menjelaskan usaha-usaha untuk mewujudkan perpaduan dan integrasi nasional dari segi sosial? Terima kasih saudari moderator. Dari segi sosial, salah satu usaha untuk mewujudkan perpaduan dan integrasi nasional di dalam negara ialah melalui pendidikan. Pihak kerajaan melalui Dasar Pendidikan Kebangsaan telah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa pengantar yang utama. Bahasa kebangsaan merupakan alat perhubungan dan perpaduan yang penting bagi negara yang berbilang bangsa seperti Malaysia. Kerajaan telah mewujudkan kempen Minggu Bahasa dan Bulan Bahasa bagi menggalakkan penggunaan bahasa Melayu oleh semua kaum. Kerajaan mengaplikasikannya di sekolah di mana pelajar akan belajar semua mata pelajaran melalui bahasa Melayu kecuali beberapa mata pelajaran dalam bahasa Inggeris. Penguasaan bahasa Melayu akan membolehkan pelajar berkomunikasi dengan rakan yang berlainan kaum supaya dapat menggalakkan perpaduan di kalangan pelajar-pelajar di sekolah. Kerajaan telah menyediakan pembelajaran secara percuma kepada semua pelajar-pelajar sekolah rendah dan menengah supaya semua orang mendapat peluang pendidikan yang sama tanpa mengira asal-usul mereka. Ini akan membolehkan pelajar miskin boleh mendapat peluang belajar yang sama dengan pelajar yang lain. Semua ini telah menunjukkan pendidikan merupakan salah satu usaha kerajaan untuk memastikan masyarakat Malaysia mencapai perpaduan dan integrasi nasional. Seterusnya, pihak sekolah boleh mengadakan sambutan perayaan pelbagai kaum seperti Hari Raya Puasa, Tahun Baru Cina, Deepawali di sekolah. Melalui cara ini, setiap pelajar dapat mempelajari adat resam serta kepercayaan kaum-kaum di Malaysia. Ini akan menimbulkan rasa hormat di kalangan pelajar terhadap kaum yang lain, selain dapat mengeratkan persefahaman di antara pelajar-pelajar yang berlainan kaum. Salah faham dan perbezaan pendapat antara kaum akan dapat dielakkan kerana pelajar-pelajar telah memahami budaya kaum lain. Keadaan ini
telah menunjukkan wujudnya perpaduan dan integrasi nasional di dalam diri pelajar di mana mereka telah mengetahui budaya kaum-kaum di Malaysia. Itu sahaja daripada pendapat saya. Terima kasih kepada saudari atas penerangan yang cukup jelas berkaitan usaha untuk mewujudkan perpaduan dan integrasi nasional di dalam negara dari segi sosial ini. Saya sangat bersetuju dengan pandangan beliau bahawa usaha-usaha ke arah integrasi nasional sebenarnya dapat dimulai dalam kalangan murid serta pihak sekolah melalui bidang pendidikan ini. Baiklah, apakah pula pandangan saudari Ko tentang usaha-usaha untuk mewujudkan perpaduan dan integrasi nasional dari segi politik? Terima kasih saudari moderator. Dari segi politik, salah satu usaha ke arah integrasi nasional yang boleh dilakukan ialah menubuhkan Parti Barisan Nasional. Beberapa parti politik telah bersepakat untuk bekerjasama melalui penubuhan Barisan Nasional demi mewujudkan perpaduan dalam bidang politik. Barisan Nasional merupakan satu parti politik yang menggabungkan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) Wakil Melayu, Persatuan Cina Malaysia (MCA) Wakil Cina dan Kongres India Malaysia (MIC) Wakil India. Setiap kaum juga berpeluang untuk menjadi pemimpin dalam Parti Barisan Nasional. Suara rakyat pelbagai kaum turut akan didengar oleh Parti Barisan Nasional. Perpaduan dalam bidang politik berjaya diwujudkan melalui penggabungan parti-parti politik ini. Parti Barisan Nasional akan menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan setiap kaum. Dengan ini, cabaran politik dapat ditangani kerana politik perkauman sudah tidak wujud lagi. Semangat perpaduan dalam bidang politik dapat dipupuk. Justeru, usaha yang boleh dilakukan untuk menangani cabaran politik ialah penubuhan Parti Barisan Nasional. Itu sahaja daripada pendapat saya. Baiklah, terima kasih saudari Ko. Inilah pandangan daripada saudari Ko yang amat jelas dan menarik. Persoalan saya kepada saudari Lim, bagaimanakah pula dengan usaha mewujudkan perpaduan dan integrasi nasional di dalam negara ini dari segi ekonomi? Terima kasih saudari moderator. Dari segi ekonomi, usaha untuk mewujudkan perpaduan dan integrasi nasional di dalam negara ialah mengintegrasikan ekonomi. Proses perkembangan ekonomi telah dirangkai untuk membolehkan semua kaum menyertai semua bidang dan peringkat kegiatan ekonomi. Untuk mencapai hasrat tersebut, kerajaan telah mengambil langkah dengan mengintegrasikan ekonomi. Beberapa dasar pembangunan telah digubal seperti dasar ekonomi baru, dasar pembangunan nasional dan lain-lain dasar pembangunan ekonomi negara. Dasar-dasar ini diambil untuk memastikan pembangunan yang seimbang bagi sektor-sektor utama ekonomi untuk membolehkan pertumbuhan lebih sama rata dan saling melengkapi antara satu sama lain. Tujuan dasar-dasar ini diperkenalkan adalah kerana kerajaan sentiasa berusaha untuk meninggikan taraf hidup rakyatnya. Dasar-dasar ini juga merupakan satu usaha kerajaan untuk melibatkan semua rakyat menyertai pembangunan negara supaya negara boleh mencapai kemajuan yang lebih membanggakan. Dengan terhapusnya gejala perbezaan fungsi ekonomi mengikut kaum akan dapat melahirkan perpaduan dalam kegiatan ekonomi dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Ini akan meninggikan lagi taraf pembangunan ekonomi negara. Itu sahaja daripada pendapat saya. Terima kasih saudari Lim. Kita terus kepada persoalan seterusnya iaitu berkaitan dengan cabaran-cabaran yang dihadapi dalam hubungan etnik. Pada pandangan saudari Ko, apakah cabaran yang akan hadapi dalam hubungan etnik? Terima kasih saudari moderator. Antara cabaran yang akan dihadapi dalam hubungan etnik ialah cabaran politik. Perasaan tidak puas hati ditimbulkan melalui politik perkauman. Setiap parti politik di Malaysia mewakili kaum masing-masing. Semangat sesuatu kaum akan dikukuhkan jika penyuaraan terhadap kepentingan etnik tertentu dilakukan tanpa mempertimbangkan kepentingan semua pihak.
Setiap parti hanya akan menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan kaum masing-masing. Hal ini akan menimbulkan syak wasangka kepada etnik lain. Parti-parti politik tersebut berhak memperjuangkan kelangsungan hidup dan kepentingan serta menyuarakan pendapat. Contohnya, kaum Melayu memperjuangkan hak orang-orang Melayu melalui Parti United Malaysian National Organisation (UMNO), kaum India melalui Parti Malaysian Indian Congress (MIC), dan kaum Cina melalui Parti Malaysian Chinese Association (MCA). Pemimpin dari kaum lain sukar diterima. Oleh itu, kebiasaannya pemimpin akan dipilih daripada kaum yang sama. Cabaran juga timbul apabila terdapat pemimpin yang menghasut, mengapi-apikan sentimen perkauman dan meracuni pemikiran rakyat demi kepentingan sendiri. Hal ini akan menimbulkan isu perkauman seperti peristiwa 13 Mei 1969, kemunculan pelbagai parti politik yang mewakili kaum masing-masing merupakan cabaran politik yang dihadapi dalam hubungan etnik di Malaysia. Itu sahaja daripada pandangan saya. Saya serah balik kepada saudari moderator. Terima kasih kepada saudari Kong. Seperti yang kita semua sedia maklum, cabaran-cabaran dalam hubungan etnik dapat dirujuk berdasarkan beberapa aspek. Pada pandangan saudari Lim, apakah cabaran dalam hubungan etnik yang lain selain daripada cabaran politik? Terima kasih saudari moderator. Cabaran dari aspek sosial pula ialah pemisahan fizikal dan sistem pendidikan yang berasingan. Dari segi pemisahan fizikal, dasar, pecah dan perintah oleh British memberi implikasi kepada hubungan etnik sehingga kini. Etnik Melayu, Cina dan India terasing dari segi penempatan dan jenis pekerjaan. Hal ini telah menyebabkan interaksi dalam kalangan etnik amat kurang, khususnya yang tinggal dalam wilayah berbeza. Implikasinya terhadap hubungan etnik dari aspek lokasi berbeza merupakan perkembangan yang kurang sihat dalam memupukkan hubungan etnik di Malaysia. Hal ini juga memperkuatkan perasaan kekitaan dan enosterisme dalam kalangan anggota yang seterusnya menimbulkan prasangka, stereotip dan mengekalkan kejahilan dalam kalangan etnik terhadap etnik yang lain. Dari segi sistem pendidikan yang berasingan, rakyat Malaysia terbahagi kepada 3 kumpulan kaum yang terbesar, iaitu Melayu, Cina dan India. Setiap etnik mempunyai sistem pendidikan yang tersendiri, kurikulum yang berlainan serta sistem persekolahan yang dipisahkan mengikut bahasa ibunda menyebabkan interaksi berkisar di kalangan etnik sendiri sahaja dan mereka tidak berpeluang untuk bergaul bersama dengan etnik yang lain. Pelajar Melayu menuntut di sekolah Melayu dan menggunakan bahasa perantaraan bahasa Melayu. Pelajar Cina pula menuntut di sekolah Cina dan juga menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantaraan. Pelajar India pula menuntut di sekolah Tamil dan menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar. Sistem persekolahan yang memisahkan pelajar mengikut bahasa ibunda dan perbezaan etnik kurang memainkan peranan yang berkesan bagi memupuk integrasi dan persefahaman dalam kalangan pelajar. Hal ini menyebabkan interaksi antara etnik amat terhad dan interaksi hanya tertumpu dalam kumpulan etnik yang sama. Implikasi bagi hubungan etnik ini hanya memberikan kesan yang negatif kepada negara Malaysia. Hasilnya, masing-masing cuba mempertahankan bahasa ibunda, termasuklah mengamalkan sistem pendidikan yang berbeza. Justru itu, cabaran wujud dalam usaha membentuk sesuatu kesatuan sistem pendidikan bersepadu yang sesuai untuk semua etnik. Itu sahaja daripada pendapat saya. Saya serah balik kepada saudari moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Lim atas maklumat yang begitu bernas. Seterusnya, apakah pandangan saudari Ko tentang cabaran dalam hubungan etnik yang dapat kita rujuk dari segi ekonomi? Baiklah, pada pandangan saya,
Semasa penjajahan British, dasar pecah dan perintah telah dilaksanakan. Dasar ini membataskan interaksi sosial antara kaum. Jurang ekonomi antara etnik wujud akibat dasar British yang membezakan jenis pekerjaan. Sesebuah etnik itu terus mendominasi ekonomi tertentu akibat dasar tersebut. Ketidakpuasan dan persaingan wujud dalam kumpulan etnik tertentu akibat perbezaan dalam sektor ekonomi. Orang Cina menjalankan perniagaan dan perdagangan, iaitu bidang yang lebih maju. Orang Melayu menjalankan pertanian, iaitu bidang yang kurang maju. Manakala orang India pula sebagai buruh di ladang. Menurut Hasna Husin 2009, dasar pecah dan perintah ini sukar diubah walaupun setelah tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Contohnya, sejak dahulu lagi, kaum Cina yang mendominasi bidang perniagaan dan sehingga sekarang kebanyakan masyarakat Cina masih lagi mendominasi bidang perniagaan. Jurang pendapatan antara etnik dapat diperlihatkan daripada perbezaan bidang ekonomi ini. Menurut Muhammad Ashraf Ibrahim et al. 2018, kaum Cina berpendapatan lebih tinggi daripada kaum lain, manakala kaum Melayu berpendapatan lebih rendah daripada kaum Cina dan India. Oleh itu, setiap kaum merebut untuk mendominasi bidang ekonomi yang lebih berpendapatan tinggi. Persaingan tersebut mengakibatkan ketidakstabilan dalam masyarakat. Salah satu sebab yang turut mengakibatkan perbezaan pekerjaan antara etnik ialah ketidakseimbangan dalam pembangunan bandar dan luar bandar. Menurut Muhammad Sohaimi Esa et al. 2011, di Malaysia masih wujud lagi jurang ekonomi antara bandar dengan luar bandar dan jurang ekonomi antara kaya dengan miskin. Jelaslah bahawa cabaran ekonomi yang dihadapi dalam hubungan etnik di Malaysia ialah perbezaan pekerjaan berdasarkan sektor ekonomi dan jurang pendapatan yang ketara antara etnik serta antara kawasan bandar dengan luar bandar. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita pada hari ini kerana sudi hadir dan sudi menyerahkan pendapat masing-masing. Sebagai kesimpulan, dapatlah kita dirumuskan bahawa konsep Perlembagaan Persekutuan Malaysia sememangnya berupaya membina jati diri dan negara bangsa di negara kita. Kita seharusnya menghargai dan sentiasa mengenai jasa tokoh-tokoh kemerdekaan negara yang terlibat dalam mengubah Perlembagaan Persekutuan disebabkan oleh mereka sangat berpandang jauh kerana mengambil kira keperluan serta cabaran yang akan dihadapi oleh negara yang baru sahaja merdeka. Cabaran-cabaran tersebut jugalah usaha mewujudkan sebuah negara bangsa yang memiliki jati diri atau satu identiti nasional. Baiklah, itu sahaja untuk perkongsian kita dalam forum ini. Moga apa yang kita dapat hari ini dapat memberikan pencerahan atau input yang bermanfaat kepada kita. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.